Tiba-tiba, ada yang mengetuk-ngetuk cermin jendelaku dari luar. Dari hutan malam yang pekat, aku diam di katil. Ada sedikit rasa terkejut, tetapi tetap malas berganjak dari katilku yang nyaman. Angin begitu kuat di luar. Bunyi ketukan melepuk-lepuk sebelah telingaku yang betul-betul berada berdekatan jendela. Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Bagaimana kehidupan kalian semua? Saya doakan semuanya baik-baik belaka. Kita sudah pun melalui 3 fasa, iaitu PKP, PKPB dan PKPP. Apakah kalian sepanjang PKP ini berlangsung, kalian menyentuh buku? Adakah kalian luangkan masa untuk membaca buku? Saya harap begitulah. Okey? Kerana bangsa yang berjaya dan maju adalah bangsa yang membaca buku. Oh lupa, saya perkenalkan diri saya, Shahans Akbar. Pada hari ini, saya akan mengulas salah satu buku yang saya baca sepanjang PKP dijalankan. Buku pilihan saya adalah Cerita dari Bao Zhang Yan, Ular di Tilamku oleh SM Zakir, diterbitkan pada tahun 2019. Terbitan Nusa Center. Okey, buku ini saya dah baca 2 kali selama 4 hari. Dalam masa 4 hari itu saya baca 2 kali. Sebagai seorang pembaca, SM Zakir telah berjaya menjadikan setiap ungkapan yang ditulisnya memberi rasa kejutan demi kejutan. Hal ini kerana penulis sendiri meletakkan dirinya ke dalam eksplorasi 5 panca indera yang ada dalam setiap individu, iaitu dalam setiap pembaca, sama ada penulis dan pembaca. Okey, jadi dengan meluahkan segala kata dan imajinasi itu dapat membawa pembaca untuk bersama-sama berada dalam dunia yang dibawa oleh watak utama dalam buku ini. Kisah Ular di Tilamku. Ia merupakan kisah seorang penulis yang dijemput sebagai karyawan tamu di sebuah bukit kecil, di mana kawasan tersebut berdekatan dengan penempatan askar-askar Chiang Kai-shek suatu ketika dahulu. Dengan menggunakan latar tempat yang sama, iaitu di dalam rumah studio, penulis dapat mewujudkan rasa yang penuh mistikal, berdebar-debar, seram, tenang, lapang dan aman. Perasaan itu dapat divisualkan oleh penulis dengan baik sekali. Pentingnya penulis dapat mengikat imajinasi pembaca adalah kerana perhubungan penulis dan pembaca dapat diakrabkan melalui penulisan. Sebagai contoh, melalui apresiasi sastra yang melibatkan 3 aspek, iaitu kognitif, emotif dan evaluatif. Aspek kognitif merangkumi penglibatan intelektual pembaca dalam memahami unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif. Aspek emotif pula melibatkan unsur emosi pembaca dalam penghayatan. Contohnya, sesebuah karya yang disampaikan oleh penulis dalam memberikan kesan kepada pembaca sama ada pengalaman atau latar belakang yang dialami oleh pembaca. Dan yang terakhir, yang ini penting, sebab aspek evaluatif melibatkan kegiatan memberikan penilaian persepsi positif atau negatif sesebuah karya yang dibacanya. Sebagai seorang pengkarya, pasti membutuhkan pembaca sama ada dari kalangan ilmuwan atau umum. Kan? Jelas sekali, ketiga-tiga aspek yang telah saya katakan itu dapat difahami dengan baik sekiranya pembaca mendalami setiap makna konotatif dengan jiwa yang terbuka dan didukung oleh perasaan, fikiran dan cita-cita ingin tahu dan ingin merasai. Selain dari itu, dalam kesunyian dan kesepian yang dirasai itu, penulis membuahkan pelbagai rasa imajinasi dan diselipkan dengan informasi-informasi sejarah di negara tersebut yang dirangkuminya dengan penuh mistikal dan misteri. SM Zakir sebagai penulis telah melalui pelbagai pengalaman dan kesan daripada intuisi perasaan atau tindak tanduk perlakuan persekitarannya atau berjaya memindahkan segala keresahan kepada kebahagiaan atau dapat mengubah kesunyiannya kepada kesenangan. Watak yang divisualkan itu berjaya menjadi penulis yang berjaya keluar
daripada kebuntuan jiwa dengan kebijaksanaan berfikir, merasa dan berkehendak yang berlaku dalam sistem kehidupan yang terdiri daripada subsistem akal, kalbu, nafsu dan keinginan syahwat. Jika dilihat, watak penulis dalam cerpen-cerpen ini banyak bermain dengan imajinasi sosok seorang wanita. Hal itu merupakan satu lumrah dan naluri sebagai seorang lelaki yang bersendirian, yang membutuhkan rasa kecintaan dan kasih sayang dari seorang wanita. Sehingga ke akhir cerpen ini pun, penulis sendiri cuba membawa seorang wanita yang baru dikenalnya dalam situasi menunggu waktu pulang dengan cuaca pada waktu itu bumi dibasahi dengan hujan lebat. Wanita tersebut merayu-rayu meminta untuk membawanya keluar dari negara tersebut. Sebagai hero yang memainkan peranan heroismnya, cuba mencari solusi untuk membawa wanita tersebut bersamanya dengan apa jua cara sekalipun, asalkan watak penulis itu dapat menunaikan perjanjiannya. Sesampai di tanah air, wanita yang dibawanya selamat menjejakkan kaki ke Malaysia tanpa ada halangan. S.M. Zakir cuba meninggalkan persoalan kepada pembaca. Interpretasi pembaca dari setiap orang pasti berbeza, kan? Jadi S.M. Zakir meninggalkan persoalan tersebut dan membiarkan ia bermain di dalam fikiran sang pembaca. Siapakah wanita misteri itu? Apakah ia ada kena-mengena dengan ular berbadan manusia yang dijumpainya di rumah studio itu? Baiklah, itu sahaja daripada saya. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua dan dapat memotivasi kalian untuk membaca dan memberi resepsi terhadap hasil pembacaan kalian. Ingat, pesan terakhir daripada saya, membacalah kerana bangsa yang berjaya dan maju itu adalah bangsa yang membaca. Sekian dari saya, Syans Akbar. Assalamualaikum, jumpa lagi.